Di sambungan hadis nombor 319. Wa an qala atan a'udzu billahi samii 'alim min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan amma fa qala ya Rasulullah innahu laysa li qa'id yaquduni ila al-masjid farakhasa lahu falamma walla da'ahu fa qala hal tasma'un nida' bis salah qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Hadis. Okey. Satu ketika datang jumpa Rasulullah SAW seorang orang buta. Lepas tu orang buta tu pun kata, ya Rasulullah, tak ada orang nak pimpin aku bawa pergi ke masjid. Aku ni buta, boleh tak? Lepas tu Rasulullah pun bagi rukhsah kepada dia. Okey, kau tak payah sembahyang masjid, tak apa, kau buta, tak ada orang nak tolong bawa. Lepas tu tak kala lelaki tu ni berpaling, Rasulullah panggil. Lepas tu Rasulullah bertanya, kau dengar azan tak? Lepas tu orang buta tu cakap, dengar. Terus Rasulullah kata, fa'ajib. Kalau itu, kau pergi masjid. Itu fadilah apa jemaah lah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a nida' fa lam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhr. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syart Muslim, lakin rajaha ba'dhum mawqufah. Siapa yang dengar azan tapi dia tak datang solat, maka tak adalah jenis solat bagi dia kecuali kerana uzur. Fala salata lahu. Tak ada jenis solat ni kita kena takdir sikit. Fala salata kamilun lahu. Kena takdir kamil itu je. Maka tak ada solat yang sempurna bagi dia. Macam tu je, kena takdir sikit. Sebab solat dekat rumah pun sah juga. Lepas tu hadis ni cakap je ni. Jadi cara jawab dia, tak ada solat yang sempurna bagi dia. Fala salata kamilun lahu. Maka tak ada jenis solat yang sempurna bagi dia. وعن يزيد بن أسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعدوا فرائضهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له وثلاثة وصحيح الترمذي وابن حبان. Rasulullah pada ketika Rasulullah telah selesai solat, Rasulullah nampak ada orang lelaki yang tak ikut solat. Lepas tu Rasulullah tanya, Rasulullah panggil yang dua orang lelaki tu. Lepas tu orang lelaki tu pun takut, gementar. Lepas tu Rasulullah tanya, sebab apa korang tak solat sekali kami? Lepas tu orang lelaki tu cakap, kami dah semayang dekat rumah. Terus Rasulullah kata, jangan duk buat dah. Lain kali jangan buat. Apabila kamu dah solat dekat rumah, lepas tu kamu jumpa imam duk tengah solat, kamu duk tengok orang duk semayang solat jemaah, kamu solat sekali dengan imam. Solat yang kamu dekat rumah tu ialah nafilah, jadi solat sunat. Solat kamu yang sekali dengan imam ni ialah nafilah, jadi solat sunat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imam liyutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyama wa idza shalla qa'ida fasallu ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhu wa asluhu fi sahihain. Rasulullah, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hanya saja dijadikan imam ni untuk diikuti. Apabila imam takbir, kamu pun bertakbirlah. Apabila imam bertakbir, jangan kamu bertakbir sampai imam takbir dulu. Apabila imam rokok, kamu rokoklah. Jangan kamu rokok sampai imam rokok dulu. Apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Apabila imam sujud, kamu sujud. Jangan kamu sujud sebelum imam sujud. Apabila imam salat berdiri, kamu salat berdiri. Apabila imam salat duduk, kamu salat duduk kesemua dia. Okey, masalah ni hadis pertama ni tengok. Dekat sini dia kata apa? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan imam ni untuk diikuti. Apa yang imam buat semua makmum kena ikut. Kita faham satu kat situ. Yang bawah dia ni dia kata apa?
wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu katalah rabbana lakal hamd. Jadi perbahasan ni kat sini ni masalah sami Allahu liman hamidah ni, makmum ni. Okey. Bila imam sami Allahu liman hamidah, makmum belakang ni apa? Nak kata rabbana lakal hamd ke, ataupun nak kata juga sami Allahu liman hamidah, lepas tu kata rabbana lakal hamd. Okey. Mazhab pertama, di sisi pendapat yang pertama, iaitu di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, jawab. Apa maksud jawab? Apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, jawab rabbana lakal hamd. Macam hadis ni, apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, faqulu, kamu katalah rabbana lakal hamd. Qulu ni dengan mana ajibu, kamu jawablah rabbana lakal hamd. Itu mazhab pertama. Di sisi mazhab kedua pula, iaitu di sisi mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, zid, tambah. Apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu tambah rabbana lakal hamd. Okey, nampak dalil bagi mazhab kita mana? Tengok tu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan imam ni untuk diikuti. Nampak? Jadi apa imam buat semua kita kena ikut. Kalau imam kata sami Allahu liman hamidah, kita pun kena kata sami Allahu liman hamidah juga. Lepas tu hadis ni dia kata apa? Apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata rabbana lakal hamd. Di sisi mazhab kita, kamu tambah. Dekat sini ni, apabila kamu dengar imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu tambahlah rabbana lakal hamd. Jadi di sisi mazhab kita, sami Allahu liman hamidah pun kata, rabbana lakal hamd pun kata. Dua-dua. Mana dalil bagi kita yang kata sami Allahu liman hamidah? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti. Jadi waktu imam bangun tu kan imam kata sami Allahu liman hamidah. Kita bangun pun kita kata juga sami Allahu liman hamidah. Lepas tu hadis ni bagi kita apa? Apabila kamu dengar imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu katalah rabbana lakal hamd. Jadi kata dekat sini ni tadi kata rabbana je di sisi mazhab itu ialah jawab. Dia tak rabbana lakal hamd macam yang dekat Mekah, Madinah tu. Mekah apabila sami Allahu liman hamidah, qulu, kamu katalah, dengan mana kamu jawablah rabbana lakal hamd. Itu mazhab lain. Di sisi mazhab Ahmad, mazhab Hanafi dan mazhab Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi di sisi mazhab kita, dia ambil dua-dua. Satu, kena ikut imam. Jadi imam pun kata sami Allahu liman hamidah, kita pun kata juga sami Allahu liman hamidah. Lepas tu yang apabila kamu dengar imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu katalah rabbana lakal hamd. Dekat situ pun kita kata juga. Jadi dekat sini ni zid, kita tambah. Apabila kamu dengar imam kata sami Allahu liman hamidah, maka tambahlah rabbana lakal hamd. Jadi di sisi mazhab kita buat dua-dua, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Biasa kalau kita tengok dekat kampung tu kan, orang dia tak buat, siap derah lagi suara dia orang, rabbana sami Allahu liman hamidah, dia pun bangun jawab rabbana lakal hamd. Bagus dah tu, sebab dia pergi haji ke apa kan, dia tengok orang buat kat Mekah macam tu, betul dah. Cuma dia tak kenal dengan yang mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab kefahaman mazhab kita buat dua-dua. Sebab satu hadis kata ikut imam. Imam kata sami Allahu liman hamidah, kita pun kata sami Allahu liman hamidah. Yang kedua pula hadis kata apa? Bila dengar imam kata sami Allahu liman hamidah, jawablah rabbana lakal hamd. Kita pun tambah rabbana lakal hamd. Jadi betul dah lah. Cuma dia kalau lagi elok, ya orang yang kata sami Allahu liman hamidah tu, dia kata sekali sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Itu makmum untuk mazhab kita. Ini benda sunat. Jadi kalau boleh tu jangan buat yang macam Mekah tu lah. Tak, sebab kita dia beritahu macam tu. Yang tu baru je tu. Baru je minggu lepas. Kena tegur. Maksudnya tegur je lah. Sebelum Dia ni kata jangan baca sengamah tu. Cuma baca rabbana lakal hamd. Itu cara macam buat macam style Mekah tu. tak sebelum ni kita buat, kita sambung kan. Kita sambung kan. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Okey. Baru je hari apa itu ceramah. Daripada ustaz
Sini tu Ustaz salam. Ada okey, tengok. Istidlal, wajib istidlal, cara berdalil. Mana dalil bagi yang kata bila bangun makmum jangan kata sami Allahu liman hamidah tapi terus jawab tu Rabbana lakal hamd. Mana dalil bagi dia orang? Tu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, qulu, kamu katalah Rabbana lakal hamd. Jadi dia faham daripada hadis ni buat keluar datang dalil yang mengatakan bila imam kata sami Allahu liman hamidah, jawab Rabbana lakal hamd. Itu satu. Dan ini ialah mazhab di sisi mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat yang nombor dua pula. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia ambil dua. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam ni untuk diikut. Imam buat apa semua kau buat. Kalau imam kata sami Allahu liman hamidah, aku kata juga sami Allahu liman hamidah. Jadi dia pegang pada hadis tu lah tu. Jadi di sisi mazhab, di sisi pendapat Imam Syafi'i, dia ambil hadis ni ya. Okey, bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kata juga sami Allahu liman hamidah. Lepas tu yang Rabbana lakal hamd tu dia ambil mana pula? Dia ambil hadis ni. Apabila kamu dengar imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu tambahlah Rabbana lakal hamd. Dia tak jadi macam jawab, dia jadi macam tambah. Hadis yang sama tu juga. Satu yang atas, satu pendengar kefahaman masing-masing. Itu bila kita kat sini ni ialah wajhul istinbat, cara istidlal, cara buat keluar dalil. Jadi kita tahu pendapat ini dia ambil dalil dia macam ni. Pendapat ni ambil dia dalil dia macam ni. Jadi kalau kata ustaz tu dia nak suruh buat macam okey, terus jawab jawab terus lah. Atau dalil dia tu tadi tu. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah qulu rabbana lakal hamd. Yang suruh tambah ni pun dalil tu juga tapi dia faham macam ni. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi satu. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah qulu Allahumma rabbana lakal hamd. Dia himpun dua hadis. Jadi tak apalah, tak kisahlah ustaz tu sena ke tak sena. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Macam itulah dia bagi tahu. Mungkin ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i yang kata tak payah. Itu mungkin yang kaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau kaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i kata ikut apa namanya? Tambah. Sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau pendapat lain mazhab Ahmad, sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd, Mekah ada. Wah, dia Rabbana walakal hamd. Itu tak apalah tu benda tu sikit-sikit tu kan. Rabbana lakal hamd. Tu dia punya ikut tu tak support. InsyaAllah nampak sini. Kalau kata ustaz tadi tu dia tegur macam tu, tak apa ikut dia lah. Tapi ni kita dah tahu macam ni. Dia apa? Okey, masalah ikut ni pula ada dua. Dia kata apa? Dijadikan imam tu supaya diikut. Ikut ni dalam mazhab di sisi Imam Asy-Syafi'i ni ikut yang jenis mutaba'ah. Tabi'. Pernah dengar tak? Taba'ah, mutaba'ah. Mutaba'ah ni ikut macam ni. Macam ni. Apa tu? Ikut jenis mutaba'ah. Mutaba'ah ni ikut juga. Okey. Kalau di sisi mazhab Hanafi pula ikut dia jenis apa? Ikut jenis muqaranah. Qarin, pendamping. Macam tu? Macam tu? Sahih. Tak apalah panggil apa? Mutaba'ah, muqaranah. Itu perbezaannya. Mutaba'ah macam ni. Habis tu macam tu. Macam ni. Itu naik, sujud, turun. Dia lambat kan? Kalau muqaranah macam tu. Macam tu. Tengok macam mana orang Pakistan semayang. Pergi masjid Hanafi, masjid India, tengok dia orang sekali. Dia orang cara kefahaman dia orang ialah ikut sekali. Cara kefahaman kita lah ikut macam tu. Di sisi Abu Hanifah muqaranah. Jadi muqaranah mutaba'ah. Satu tabi', satu sahih. Okey. Ini muqaranah ni mutaba'ah. Satu muqaranah, satu mutaba'ah. Makna muqaranah ni ikut macam tu, mutaba'ah ni ikut macam lambat tu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura faqala taqaddamu fa'tamu bi wal yatamma bikum man ba'dakum, rawahu Muslim. Rasulullah SAW dia tengok sahabat dia duduk kat belakang. Lepas tu Rasulullah kata apa? Mai ke depan. Hendak lepas tu ikut aku. Orang yang belakang pula ikut orang belakang. Jangan duduk jauh sangat. Mai duduk dekat-dekat dengan imam ni. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujra bi khasfa fasalla fiha fatatabba'a ilaihi rijal wa ja'u yusalluna bi salati al-hadith wa fihi afdalu salatil mar fi baitihi ila al-maktubah muttafaqun alaih. Rasulullah SAW buat bilik dekat dengan tikar. Lepas tu Rasulullah solat dalam bilik tu. Lepas tu seorang lelaki ikut dekat luar bilik. Lepas tu orang belakang pun ikut belakang lelaki tu. Lepas tu Rasulullah kata apa? Pada hadis ni juga, seafdal solat seseorang ialah dalam rumah dia, kecuali solat fardu. Rasulullah buat macam bilik tikar tu, macam rumah lah solat. Lepas tu orang lain ikut kat luar. Lepas tu orang yang belakang tu ikut orang belakang. Lepas tu Rasulullah kata apa? Solat yang paling afdal ialah solat di dalam rumah, kecuali salat fardu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adz bi ashabi al-isya fatatawwala alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adz fattana idza amamta an-nasa faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbik wal laili idza yakhsha, muttafaqan alaih wal lafdhu li Muslim. Mu'adz satu ketika Mu'adz bin ni dia solat isya dengan kaum dia. Lepas tu dia baca panjang. Lepas tu Rasulullah kata, Rasulullah macam marah dia, kamu nak jadi tukang fitnah ke wahai Mu'adz? Kamu nak buat bagi jadi fitnah ke Mu'adz? Bila jadi imam, kamu baca apa? Wasyam wa duha sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, awal ladzi idza yakhsha. Baca pendek-pendek je kalau jadi imam. Sebab orang belakang ada yang penat, ada yang tua, ada yang ada hajat. Jangan baca panjang-panjang. Tu Rasulullah kata apa? Kau nak jadi asbab fitnah ke wahai Mu'adz? Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid qala faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakr fakana yusalli bin nas jalisa wa Abu Bakr qa'ima yaqtadi Abu Bakr bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi nas bi salati Abi Bakr, muttafaqan alaih. Rasulullah SAW ni pada kisah Rasulullah SAW solat akhir-akhir dia nak wafat tu, waktu tu Rasulullah SAW sakit. Rasulullah SAW dia duduk belah kiri Abu Bakar. Abu Bakar duduk kanan, Rasulullah SAW duduk kiri. Lepas tu makmum duduk belakang Abu Bakar. Rasulullah SAW solat duduk, dia sakit, jadi imam duduk. Abu Bakar makmum sihat, solat berdiri. Lepas tu makmum belakang. Okey. Rasulullah Abu Bakar dia ikut Rasulullah, makmum ni dia ikut Abu Bakar lah. Dia nampak Abu Bakar kat belakang kan. Okey, ini perbahasannya. Boleh tak imam solat duduk sebab lemah, lepas tu makmum solat berdiri sebab makmum kan sihat? Boleh tak? Okey, di sisi mazhab pertama, iaitu di sisi mazhab Imamuna Asy-Syafi'i dan mazhab Hanafi rahmatullah alaih, boleh. Imam sakit duduk, makmum sihat berdiri, boleh. Imam yang berdiri ikut makmum yang berdiri ikut imam yang duduk, boleh. Duduk sebab sakit lah kan. Dan di sisi mazhab kedua, iaitu di sisi mazhab Malik dan mazhab Ahmad rahimahullahu ta'ala, tak boleh. Mana dalil bagi Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang mengatakan tak boleh? Hadis 322, hadis yang tadi itu, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Lepas tu tengok akhir-akhir dia, apabila imam solat berdiri, kamu pun ikut berdiri. Kalau imam solat duduk, kamu pun ikut duduk. Jadi faham, kalau imam duduk, makmum pun duduk juga, jangan duduk berdiri. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia tak mengharuskan makmum berdiri, imam duduk. Tak harus di sisi dia orang. Sebab hadis bagi tahu tu, kalau imam berdiri, korang berdiri. Kalau imam duduk, korang duduk. Jadi cari imam yang lain yang sihat bagi jadi imam. Idza amma ahdukum an-nas, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahdukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir
wal kabir wal dha'if wa dzal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu jadi imam kepada manusia, baca pendek-pendeklah. Sebab apa? Sebab dekat makmum ni ada yang kecil, ada budak kecil, ada orang tua, ada dhaif, ada orang sakit, wadzal hajat, ada orang yang berhajat, ada orang yang punya hajat. Tapi kalau kamu solat seorang, solatlah macam mana pun. Seorang bacalah macam mana pun. Jadi imam baca pendek-pendek cukup. Dia macam tu. Tapi lari terbalik. Jadi imam baca panjang-panjang, sedap. Jadi seorang-seorang kuliah kul huwallah. Tak. Yang betul imam tu pendek-pendek. Seorang tu buatlah baca panjang-panjang. Wa an Amr ibn Salamah qala abi ji'tukum min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadaratis salah fal yu'adzin ahadukum wal ya'um ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana qala fa nadharu falam yakun ahadun aktsara qur'ana minni faqaddimuni wa ana ibnu 6 aw 7 sinin rawal Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Bin Salamah ni dia kata apa? Ayah dia cakap, ayah dia nama Salamah. Aku cerita kepada kamu kebenaran. Kenapa kebenaran? Rasulullah SAW bersabda apa? Apabila hadir waktu solat, maka seorang azan, lepas tu jadi imamlah yang paling banyak hafal Al-Quran. Jadi imam hafiz yang paling banyak hafal Quran, dia itulah jadi imam. Lepas tu Amr bin Salamah dia kata, lepas tu kaum dia ni dekat kampung dia ni cari-cari tak ada siapa yang hafal Quran paling banyak sedangkan dia. Lepas tu dia orang pun tolaklah dia nak jadi imam. Umur dia baru 6 atau 7 tahun. Nampak jalan cerita dia lah. Okay. Ni masalah budak jadi imam. Boleh ke tidak? Masalah budak yang tak balik lagi jadi imam. Sah ke tidak? Mana ni perbahasan dekat sini. Tengok. Dia ni 6-7 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Lepas tu kaum dia nak jadi, tolak dia nak jadi imam. Sebab dia hafal paling banyak Quran. Di sisi mazhab pertama iaitu di sisi Asy-Syafi'i, di sisi pendapat Asy-Syafi'iyah, dia kata apa? Sah makmum, sah budak yang kecil jadi imam, budak yang tak balik jadi imam, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Sah di sisi mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Dalil dia ni hadis 328. Ini nak jadi imam. Di sisi mazhab kedua pula, di sisi mazhab Malik dan di sisi mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, tak sah pada fardu tapi sah pada sunat. Tak sah pada solat fardu tapi sah pada solat sunat. Budak jadi imam tarawih tak apa. Imam Malik dan Imam Ahmad. Tapi jadi solat fardu tak boleh. Dan di sisi mazhab yang ketiga pula, iaitu di sisi mazhab Hanafi pula, apa? Budak ni tak sah jadi imam. Budak yang tak balik tak sah jadi imam. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Lepas tu hadis ni macam mana dia orang takwil? Ni hadis ni terang-terang kata dia ni nak jadi imam ni. Lepas tu dia orang kata mungkin Nabi SAW tak tahu cerita ni. Itu tu cara dia orang takwil. Sebab dia ni kan dia balik kampung dia kan, dia jadi, lepas tu kampung dia dekat mana? Madinah ni dekat sini. Dia ni macam kampung lain-lain lah, masjid lain pula. Lepas tu dia orang kata la'alla Nabi SAW lam ya'lam an imamati liqawmi. Mungkin Rasulullah SAW tak tahu dia ni nak jadi imam kepada makmum dia. Kalau Nabi Muhammad SAW tahu, Nabi Muhammad SAW akan tegur. Sebab apa? Sebab pendapat dia orang, budak tak boleh nak jadi imam. Lepas tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala jawab balik kepada apa? Dengan Nabi Imam Syafi'i jawab, dia kata apa? Kisah dia ni jadi makmum kepada kaum dia, jadi imam kepada kaum dia ni berlaku pada zamanil wahyi. Apa zamanil wahyi? Berlaku pada ketika zaman wahyu. Walaupun Nabi SAW tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu Nabi SAW hidup lagi. Jadi apa-apa nanti Allah Ta'ala buat turunlah wahyu. Kalau kata tak sah, ini sahabat dia buat benda silap ni, Allah Ta'ala akan turunkan wahyu kepada Nabi. Supaya kita tegur. Cara Imam Syafi'i. Kisah ni walaupun Nabi Muhammad SAW tak tahu, tapi ini berlaku pada ketika Nabi SAW masih hidup. Nabi SAW masih hidup ni kita panggil apa? Zaman wahyu. Berlaku pada ketika zaman wahyu.
Jadi Allah Ta'ala tahu. Kalau kita silap, Allah Ta'ala akan turunkan wahyu bagi tahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Amr bin Salamah qala abi وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية السنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن رواه مسلم. Rasulullah SAW bersabda, jadi imamlah kepada satu kaum yang paling aqra'uhum li kitabillah, yang paling baca sedap, yang paling qari, yang paling baca betul Al-Quran. Kalau semua baca sama, yang paling alim dengan sunnah. Kalau semua sama, yang paling awal hijrah ke Madinah. Kalau semua sama, yang paling awal masuk Islam. Itu. Lepas tu pada satu riwayat yang lain lah, Sinan yang paling tua. Janganlah seorang, pada riwayat yang lain, janganlah seorang lelaki jadi imam pada daerah orang lain. Itu riwayat. Dan jangan duduk dalam rumah dia dekat atas tempat yang dia mulia tu, kecuali dengan izin dia. Dia setengah Arab ni, dia dekat rumah dia mungkin ada satu tempat kot, itu dia punya, bos punya. Orang lain tak boleh nak kacau. Tak tahulah orang Arab ni style macam tu. Ayah punya ni. Jadi orang lelaki lain ni tak boleh duduk kat tempat dia ni, kecuali kalau ada izin, tak apa. Macam tu juga lelaki lain tu, bila dia datang satu tempat, orang lain tak boleh jadi imam bagi satu tempat tu. Di sisi Imam Syafi'i, dia kata apa? Tak apa kalau tuan masjid bagi izin. Kalau pendapat lain pula, tak boleh lah. Ada pendapat yang ni kata tak boleh. Sebab apa? Hadis terang-terang bagi kau ni, kau punya masjid, kau jadi imam. Walaupun aku ni datang pada mana pun tak boleh juga. Itu pendapat lain. ولابن ماجه من حديث جابر ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده وهم. Jangan jadi imam orang perempuan kepada orang lelaki. Itu macam Aminah Wadud tu. Arab Badui jangan jadi imam kepada orang muhajirin. Orang fajir jangan jadi imam kepada orang mukmin. Di sini dia kata isnad dia wahid. Wahid ni lemah sungguh. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وهادوا بالأعناق رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. Rasulullah bersabda, samakanlah saf, rapatkanlah di antara saf tu dan setentangkanlah dengan ni. Tengkaklah, maksud dia bagi rapat-rapat. Macam kita nak buat saf biasa tu lah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم. Sebaik-baik saf lelaki ialah yang depan sekali. Sejahat-jahat saf lelaki yang belakang. Sebaik-baik saf perempuan yang belakang sekali. Sejahat-jahat saf, seburuk-buruk saf perempuan yang depan sekali. Dan ilat dia sebab apa? Sebab kalau orang lelaki, orang perempuan yang depan sekali tak apalah. Orang lelaki kalau dia duduk kat belakang, nanti dia boleh faham. Orang perempuan belakang, dia intai ke apa, ikutlah. Itu jadi seburuk-buruk saf perempuan. Lepas tu hadis ni dia kata seburuk-buruk saf perempuan, seburuk-buruk saf lelaki yang dekat belakang sekali tu. Sebab belakang orang lelaki orang perempuan lah kan. Nanti dia waktu rokok dia tengok belakang pun tak tahulah. Lepas tu masalah orang perempuan ni, seburuk-buruk saf perempuan yang depan sekali ni. Ini sebab apa? Sebab kalau dia duduk depan sekali, mungkin sekali dia boleh tengok orang lelaki yang depan dia, jadi semayang tak khusyuk ke apa, ikutlah. Ini seburuk-buruk saf perempuan depan sekali. Yang paling elok dekat belakang sekali. Cuma dia masalah orang perempuan ni, ini pada masalah kalau solat sekali dengan orang lelaki. Tapi kalau solat orang perempuan saja, semua orang perempuan, imam orang perempuan, dah. Afdal dia yang depan sekali. Sebab ilat ni sebab untuk jadi buruk tu dah tak ada dah. Tadi mungkinlah sebab apa? Sebab depan dia orang lelaki, tengah duduk semayang dia dah tengok orang lelaki depan dia tu kan. Jadi tak elok. Dekat sekarang ni orang lelaki dah tak ada dah depan. Yang paling elok pula depan sekali. Kalau ada tabi tak misalnya? Ini masalah ada tabi pun macam tu dah. Dia tak kisah ada tabi tak ada tabi. Dia tak nak sangkut dengan tabi. Sebab tu tabi macam yang perempuan-perempuan dah tak ada. Tabi mana sangat dengan belubang bagai tabi situ. Tengok tu tabir kita tu. Luas macam tu.
Dia tak ada sangkut dengan tabir. Ada tabir, tak ada tabir tu tak kisah. Sebahagian mungkin tengok, sebahagian lagi dengar. Kalau macam orang lelaki ni, lepas tu dia ada orang perempuan, dia duduk dengar suara orang perempuan kat belakang ke. Hilang dah sikit khusyuk. Orang perempuan yang awal-awal ni, walaupun ada tabir, kadang-kadang dia boleh dengar suara orang lelaki kat depan ni. Kan ada apa benda yang boleh menghilangkan sikit khusyuk tu. Masalah tabir ni dia tak kira dekat masalah tabir. Dia kira kalau kita ada lelaki depan, yang paling elok belakang. Tapi kalau kata tak ada lelaki depan, hukum dia semua serupa. Yang paling elok ialah saf dekat belakang imam, depan sekali itu. Ilah dia sebab apa? Sebab dia mungkin orang perempuan ni dia akan tengok orang lelaki tu, dia akan dengar orang lelaki tu yang kat depan dia. Orang lelaki yang duduk kat belakang mungkin dia akan tengok orang perempuan belakang dia, ataupun mungkin dia akan dengar perbuatan orang perempuan kat belakang ni. Ada tabir, tak ada tabir, serupa tu juga. Dia tak ada sangkut dengan tabir pun dekat sini. Dia buat datang umum macam tu. Sebaik-baik soft depan, seburuk-buruk soft belakang. Seburuk-buruk soft perempuan depan, sebaik-baik soft perempuan belakang. Dia buat datang umum, kita pun tanggung umum je lah. Tabir tu pun dia tak ada bagi menghilangkan ilat sangat. Tapi kalau dia terikat betul dengan pendapat tu, nanti tak ada orang perempuan yang nak sampai. Tak, sebaik-baik. Yang nanti semua nak ke belakang. Dia macam tu. Bila kita kata sebaik-baik, bukan semua orang nak buat benda yang baik. Nak nampak tak? Macam apa? Tak semua memang terjadi Ustaz. Kalau dia semua nak ke belakang ni. Tak ada nak ke depan. Itu yang lebih dia kaedah dia asal dia macam tu lah. Bukan kita kata kalau terikat dengan soft. Masalah dia sekarang, lafaz hadis datang macam tu dah. So, kita tak boleh nak lawan. Walaupun akal kita akan kata kalau macam tu semua orang tak nak ada depan. Kita tak boleh nak kata apa. Sama juga macam saf lelaki kan. Kanan. Lepas tu Nabi kata siapa yang pergi ke kiri pula. Dia yang lebih baik. Itu sebab dia datang warid mula-mula kanan. Lepas tu sebab semua ke kanan sangat, lepas tu Nabi buat keluar pula ke kiri. Semua ke kiri pula. Itu sebab dah datang warid. Maksud dah datang warid, dah datang dah berlaku. Kalau macam masalah orang perempuan ni tak datang lagi berlaku jadi kat zaman Nabi. Lepas tu kita senang-senang nak kias. Kalau semua tak nak ke depan, orang perempuan yang paling depan, kita ni bukan ahli kias. Kita ni bukan sampai ke tahap untuk keluar hukum. Kita ni nak nukil. Orang yang menukilkan perkataan ulama-ulamanya. Jadi kalau ulama ada kata, kalau dah jadi pada ketika tu orang perempuan afdal pula di depan, begitulah. Tapi kalau kata ulama tak ada kata apa-apa, kita pun tak tahu, kita tinggal dulu, kita guna zahir lafaz hadis dulu. Jadi macam sekarang ni yang sebaik-baik orang perempuan belakang, seburuk-buruk depan. Kalau dah kata dah jadi dah, sampai dah jadi semua tak nak depan. Lepas tu ulama-ulama dia orang syarat-syarat tu, lepas tu dia orang buat keluar satu hukum. Ataupun mungkin hukum tu dah ada kan dalam kitab apa, belakang-belakang dalam kitab yang dalam-dalam sikit, kitab yang besar-besar sikit. Bila mana dah jadi, dia kias kepada masalah lelaki, itu tu perbahasan lain pula. Macam sekarang ni tak jadi lagi. Kalau kata dah jadi pun berapa keras sangat yang jadi. Sebab orang bukan nak pergi semayang mana sangat ke masjid. Lepas tu bila semayang, biasa kita tengok semua akan duduk depan macam biasa juga. Tak ada pakat-pakat tolak. Yang saling duk tolak ni masalah jadi imam lelaki tu je. Yang saya tahu lah pakat dia tolak. Kalau orang perempuan nak tolak-tolak tak nak pergi duduk depan ni, wallahualam lah. Tapi saya rasa tak jadi lagi. Kalau ada tu pun berapa persen sangat. Panggil Kena depan tu biasalah. Macam nak jadi imam tu lah, kena tolak, pakat-pakat tolak. Benda macam tu lah. Sebab dia orang tak nak ke depan. Dia jadi tak banyak sangat. Dia wallahualam lah situ. Kena tunggu ada pendapat lain ni. Kena baca lagi dalam kitab yang dalam-dalam lagi atas-atas sikit. Kalau zohir dia, setakat dia macam ni lah hadis ni kata beritahu macam tu, macam tu lah. Yang tadi tu ilat sebab apa dia tak elok depan, tu salah satu sebab. Ulama pun bawa datang hikmah sebab apa. Padahal dalam hadis tak bagi tahu pun sebab, tapi ulama dia tolong bagi tahu sebab tu. Sebab kalau Masjid Nabawi kat Madinah, perempuan lain lelaki lain bertutup memang dah tak ada apa-apa dah kan. Lain-lain lah. Kalau Masjidil Haram tu sekali terus tu lah. Dia boleh solat saing-saing pun nanti. Solat saing-saing pun nanti. Sebelah-sebelah. Saing pun banyak dia sebab waktu tu orang ramai sangat. Tapi wallahualam lah kat situ nanti kita tengok lain lah cerita. Okay, insyaAllah jalan lah.
Wa an Anas qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu wa yatimun khalfa wa ummu Sulaim khalfana muttafaqun alaihi wa lafdhul Bukhari. Rasulullah bersabda, Anas dia kata apa? Rasulullah solat. Lepas tu aku ni Anas bin Malik ni dia budak kecil lagi. Aku dan seorang anak yatim duduk dekat belakang. Lepas tu Ummu Sulaim duduk kat belakang nombor 3. Jadi laki imam, laki perempuan. Macam tu dia nak bagi tahu kat sini. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu inta ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila as-saff faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsa wa la ta'rahu al-Bukhari wa zada Abu Dawud faraka'a duna saff thumma masha ila as-saff. Abi Bakrah radhiyallahu taala anha ni dia pergi masuk dia pergi betul Nabi SAW duduk rokok tau. Nabi SAW imam duduk rokok. Lepas tu dia ni baru masuk masjid. Lepas tu dia rokok sebelum sampai ke saf. Nampak cerita dia? Dia tak, kita katalah dia masuk imam duduk depan. Lepas tu ni kalau aku pergi lagi imam bangun dah dia rokok siap-siap. Lepas tu dia rokok, lepas tu dia pun jalan pergi ke depan. Lepas tu sampai habis. Lepas tu Nabi SAW kata pada zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambah tamak kamu ni. Tamak ni apa? Tamak nak buat kebaikan, nak solat. Nanti Allah Ta'ala tambah tamak kamu ni nak buat kebaikan, nak semayang. Tapi lain kali wala ta'ud. Jangan buat dah macam ni. Semayang seorang-seorang lepas tu jalan. Jadi macam tu habis-habis dah. Okey, cerita ni nampak lah. وعن وابصة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وصححه ابن حبان وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. Wabisah ni dia kata apa? Rasulullah SAW dia tengok seorang solat dekat belakang saf, seorang-seorang. Lepas tu Rasulullah SAW panggil dia, lepas tu Rasulullah SAW suruh dia ulang solat. Lepas tu hadis talqin lah dia kata apa? Tak ada solat bagi orang yang solat seorang-seorang dekat belakang saf. Lepas tu sambung hadis Wabisah ni dia kata apa? Sebab apa kamu tak masuk celah-celah ataupun kamu istarar tak, kamu tarik seorang lelaki. Nampak cerita dia? Seorang ni dia ni makmum, lepas tu dia semayang seorang belakang, seorang-seorang. Lepas tu Rasulullah suruh dia ulang. Hadis ni pula Rasulullah kata apa? Tak ada solat orang yang solat seorang ni. Okey. Ini apa Ustaz? Tak sah suruh ulang balik. Okey, perbahasannya dekat sini ni hukum solat makmum solat seorang-seorang kat belakang ni. Hukum dia. Yang nampak? Okey. Di sisi mazhab pertama, iaitu di sisi mazhab Ahmad rahimahullahu ta'ala tabtulus solat, batal solat dia. Di sisi Imam Ahmad, orang yang semayang seorang-seorang ni, makmum semayang seorang-seorang, batal solat dia. Mana dalil bagi Imam Ahmad tu? Hadis tu 336. Rasulullah SAW suruh dia ulang. Jadi tunjuk kata solat dia tak sah. Itu mazhab pertama. Di sisi mazhab kedua pula, iaitu di sisi mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dan mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ajza'athu salatu. Solat dia tu memadai, solat dia tu sah, solat seorang sah. Mana dalil bagi imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang kata solat seorang kat belakang ni sah? Tu Abi Bakrah tadi, dia solat seorang-seorang, lepas tu jalan slow-slow. Tu dia solat seorang-seorang. Lepas tu habis Nabi tak kata apa, kau ulang balik solat. Lepas Nabi kata apa? Lain kali jangan duk buat dah. Jadi tunjuk kata apa? Solat seorang kat belakang ni ialah sah. Yang di sisi Imam Ahmad pula, solat seorang kat belakang ni tak sah. Dalil Nabi SAW suruh ulang. Jadi mazhab dia ambil dalil hadis masing-masing. Yang ni tak, mazhab kita dia tarjih hadis ni. Imam Ahmad dia tarjih hadis ni. Keluar hukum pun masing-masing berdasarkan tarjih hadis masing-masing. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu dengar qomat jalan, maka kamu pergilah berjalan ke solat. Tapi kamu berjalan tu tenang, jangan lari, berjalan tenang, relax. Jangan tusri'u, jangan gopoh-gapoh.
Apa yang kamu sempat, kamu solat sekali. Apa yang kamu tak sempat, kamu tambah. Fa'timu, kamu sempurnakan. Wa an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahda wa salatuhu ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajul wa ma kana akthara fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Sahih Ibn Hibban. Rasulullah bersabda, solat seorang lelaki beserta seorang lelaki ini lebih elok daripada dia solat seorang. Solat seorang lelaki beserta dua orang lelaki, tiga orang, lebih elok daripada solat dua orang. Dan yang lebih ramai, lebih Allah Ta'ala suka. Ini hadis ni kata, solat yang lagi ramai jemaah, lagi Allah Ta'ala suka. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'ummu ahla daraha rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibn Khuzaimah. Ummi Waraqah ni dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia, Ummi Waraqah ni perempuan, suruh dia jadi imam dekat orang rumah dia. Okey, nampak? Nabi SAW suruh Ummi Waraqah jadi imam dekat rumah dia. Okey. Satu hadis lagi, hadis nombor 1211, hadis nombor 1211. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Hadis dalam ini hadis nombor 1211. Ini hadis, ingat tak masalah Najasyi? Apa Najasyi pula, apa tu? Kaisar, Kisra, Parsi tu. Sampai tu bila Parsi mati, anak perempuan naik jadi raja. Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tak akan berjayalah satu kaum, la yufliha qaumun, tidak akan berjaya satu kaum walau amrahum, yang serah urusan mereka imra'atan, kepada orang perempuan. Okey, sebab hadis ni lah, tidak la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan berjayalah satu kaum yang mereka serah urusan mereka kepada orang perempuan. Seorang perempuan yang pergi jadi ketua, kaum tu tak berjaya. Nabi SAW bagi tahu macam ni. Okey. Hadis ni pula Nabi SAW suruh Ummi Waraqah jadi imam dekat rumah dia. Ini perbahasan orang perempuan jadi imam, jemaah perempuan. Ini perbahasannya. Hukum jemaah perempuan ataupun hukum seorang perempuan menjadi imam kepada jemaah perempuan. Itu sebab perempuan tak ada jadi imam kepada lelaki. Di sisi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu taala ajazahu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengharuskan orang perempuan jadi imam kepada jemaah perempuan. Dalil dia ni hadis 339. Nabi SAW suruh Ummi Waraqah jadi imam dekat rumah. Tunjuk kata orang perempuan pun harus jadi imam. Hadis 339 ni. Dan di sisi mazhab kedua pula, di sisi mazhab Hanafi dan mazhab Malik rahimahullah ta'ala, makruh orang perempuan nak jadi imam. Orang perempuan jadi imam kepada orang perempuan, makruh di sisi diorang. Mana dalil bagi diorang? Ni, diorang guna ni dalil hadis ni. Diorang kata apa? Satu perkara ni, Nabi SAW kata apa? Bila kita suruh orang tu nak jadi imam, seolah-olah kita serah satu perkara kepada seseorang tu. Nampak tak? Lepas tu hadis ni kata apa? Tidak akan berjayalah satu kaum yang mereka serah urusan mereka kepada orang perempuan. Jadi urusan yang paling besar, yang paling layak ialah urusan jadi imam. Sebab imam ni urusan agama. Kalau yang urusan dunia ni pun dah tak berjaya dah. Jadi kalau urusan agama serah orang perempuan, lagi dah tak berjaya macam tu. Jadi di sisi dia orang perempuan kalau jadi imam kepada orang perempuan, itu makruh.
Dalil bagi dia orang tu dia faham daripada hadis ni. Satu urusan jadi imam tu ialah seperti kita bagi urusan kita kepada imam. Kita serah urusan kita bagi jadi imam sebab kita nak ikut imam kan. Jadi masalah ni orang perempuan kalau orang bagi dia satu urusan untuk dia handle tak akan berjaya kaum tu. Macam tu juga kaum yang mana dia orang serah urusan mereka untuk orang perempuan jadi imam, kuranglah sikit. Jadi makruh sikit. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi rahimahullah taala yang kata makruh. Tapi kat rumah maknanya semuanya seorang-seorang tak boleh. Wallahu alam di sisi dia orang sebab mazhab dia orang faham macam tu. Ke suruh anak dia yang kecil tu jadi kan tak boleh juga kan. Yang anak yang besar pergi sembahyang kat masjid. Wa an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu Maktum ya ummun nas wa huwa A'mar wa Ahmad wa Abu Dawud wa lahu ibn Hibban wa Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasul sallam istakhlafa. Dia suruh Abdullah bin Ummi Maktum ni tolong nak jadi imam, ganti. Betul Abdullah bin Maktum ni pun nak jadi imam, dia ni buta. Faham pada sini orang buta boleh jadi imam. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah rawahu Daruqutni bi isnadin dha'if. Rasulullah kata apa? Solatlah ke atas orang yang cakap la ilaha illallah dan solatlah di belakang orang kata la ilaha illallah. Okey. Solat mayat orang Islam, betul orang Islam jadi imam, kau pun boleh jadi makmum. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahadukum shalah wal imam ala halid falyasna' kama yasna'u al-imam rawahu Tirmizi bi isnadin dhaif. Apabila kamu masuk solat, imam tu duduk dekat keadaan mana, kamu buatlah macam mana imam duk buat. Kalau imam duk sujud, pergi sujud terus. Jangan duk tunggu imam naik rakaat kedua. Kita biasa kita tunggu kan. Tapi kalau dia cara yang paling elok, Rasulullah SAW beritahu apa? Imam duduk macam mana? Buatlah macam tu. Kalau imam duduk apa? Duduk sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah lah. Jangan tunggu ke rakaat kedua lah. Biasa masalah ni masalah duduk sujud tu lah. Malah nak sujud kan. Tunggu dia naik tu. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه وللبخاري ثم هاجر ففرض 4 وأقرت صلاة السفر على الأول وللبخاري ثم هاجر ففرض 4 وأقرت صلاة السفر على الأول زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. عائشة رضي الله عنها Awal solat yang difardukan ialah 2 rakaat. Dekat Mekah tu 2 rakaat aja. Asal-asal solat ialah 2 rakaat. Lepas tu ditetapkan solat 2 rakaat tu pada masalah musafir dan disempurnakan pada ketika solat dekat kampung. Asal-asal solat 2 rakaat aja. Lepas tu yang hukum solat 2 rakaat ni bagi dekat solat musafir. Solat yang dekat kampung ni tambah lagi 2 rakaat. Dalam riwayat Bukhari pula kemudian Rasulullah SAW berhijrah difardukan pula 4 rakaat. Lepas tu hukum 2 rakaat tu ditetapkan pada ketika masalah musafir saja. Macam tu lah. Di sisi Imam Ahmad pula dia kata apa? Illal maghribah, kecuali pada masalah solat maghrib. Sebab apa? Sebab maghrib ni ialah witrun nahar. Dia ganjil pada petang. Dia ni antara petang dengan malam ni dia tengah-tengah. Jadi duduk 3 macam tu lah. Dan illa subha, dan kecuali pada masalah subuh. Sebab apa? Fa inna tatulu fi akhirah. Sebab waktu subuh ni orang dah baca panjang lah. Jadi tak buat jadi 4. Sebab waktu subuh ni dah baca panjang lah. Bacaan dalam subuh tu dah panjang lah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safar wa yutimu wa yasumu wa yuftiru rawahu Daruqutni wa ruwatuhu siqa illa annahu ma'lul wal mahfuz an Aisyah min fi'liha wa qala innahu la yashqu alayya akhraj al-Baihaqi. Hadis Aisyah dia kata apa? Rasulullah apabila dia qasar solat pada ketika musafir dan dia Rasulullah pada ketika musafir kadang dia qasar pun dia buat, tamam pun dia buat. Puasa pun dia buat, tak puasa pun dia buat. Itu hadis nombor 2 ni. Rasulullah pada ketika bersafar, qasar pun kadang dia buat, tamak pun kadang dia buat, puasa pun dia kadang dia buat, tak puasa pun kadang dia buat juga. Aisyah kata apa? Innahu la yashqu 'alaiha.
hal ini tak memberatkan ke atas aku, tak memayahkan ke atas aku. Okey ni. Masalah apa ni? Qasar tu. Qasar solat tu. Adakah wajib ataupun tidak? Qasar solat waktu kita musafir kan biasa kita buat dua kan. Wajib ke tidak? Qasar tu adakah rukhsah ataupun azimah? Itu perbahasannya. Okay. Di sisi mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, qasar solat tu ialah azimah. Maksudnya wajib. Mana dalil bagi dia orang? Tu hadis 343. Asal solat ialah 2 rakaat. Lepas tu hukum 2 rakaat tu diberi pada musafir. Jadi bila mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kalau dia orang musafir ni, dia orang qasar tu wajib. Mesti kena buat 2. Nak buat tamam tak boleh. Sebab apa? Azimah, wajib. Dan di sisi mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad rahimahullahu ta'ala, qasar tu tak sampai tahap wajib. Rukhsah, mustahab pun boleh, rukhsah pun boleh, tak sampai ke tahap wajib. Mustahab saja ataupun rukhsah saja. Mana dalil bagi mazhab kita yang mengatakan qasar ni tak sampai ke tahap wajib? Tu hadis 344 tu. Rasulullah bila dia musafir, kadang-kadang dia qasar, kadang-kadang dia tamam. Jadi tunjuk kita Rasulullah bila dia buat tamam, tunjuk kata qasar tu tak sampai ke tahap wajib. Dia tak mustahab, rukhsah. Dua tu dekat situ dia punya level dia. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an yu'ta rakhsuhu kama yakriha ay tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa Sahih Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa fi riwayat kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala suka seorang ambil rukhsah dia macam mana Allah Ta'ala benci seorang buat maksiat dia. Seorang ambil buat maksiat. Lepas tu riwayat lain pula kata sebagaimana Allah Ta'ala suka seorang tu buat azimah dia. Okey, solat qasar ni ialah apa? Rukhsah. Jadi Allah Ta'ala suka kita ambil rukhsah dia. Maksud apa? Pada ketika musafir ni kita buat qasar, itu Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala lebih baik mungkinlah. lebih faham, lebih kurang macam itulah. Allah Ta'ala suka tu maksudnya lebih baiklah rukhsah dia ambil rukhsah yang hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi ni. Okay. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyal aw farasikha shalla rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Rasulullah apabila dia keluar jarak 3 mil ataupun farasikha ataupun 3 farsakh, Rasulullah dia solat 2 rakaat. Tengok hadis ni. Nampak tak? Bila dia keluar 3 mil ataupun farsakh, dia solat 2 rakaat. Maksud dia apa? Bila dah lepas 3 mil, dia buat qasar. Itu yang faham daripada hadis ni. Okay, tengok hadis 350 pula. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru as-salat fi aqall min 4 burud min Makkah ila Usfan. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif wa sahih annahu mawquf. Kadza akhraj Ibn Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu qasar solat pada kurang daripada 4 burud. Kurang daripada 4 burud jangan qasar solat. Apa? Min Makkah ila Usfan, daripada Mekah sampai ke Usfan. Ya. Hadis ni pun nampak sesaran kata apa? Kalau kurang daripada 4 burud jangan qasar solat. Hadis yang tadi lah cakap apa? Rasulullah bila dia keluar musafir 3 mil ataupun farsakh, dia dah qasar solat dah. Okey. Masalah qasar solat ni okey. Kita tahu dah di sisi Imam Abu Hanifah qasar solat ni wajib dah. Awal lagi dah wajib dah, kan? Di sisi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah taala jarak nak boleh. Jarak yang nak boleh qasar solat ni bila 4 burud. Okey. Mana dalil bagi kita? Hadis 350 tu. 4 burud. Okey, kita tulis sikit kat sini.
dia kira 1 mil. Okeylah. 1 mil ni lebih kurang 1,600 kan. Ini meter lah. Okey. Okey, kalau 3 amyal. 3 mil ni sama dengan 1 farsakh. Ini 1 farsakh ni sama dengan 4.8 km kilometer. Okay. Kalau 3 farsakh sama dengan 14 satu buruk ni sama dengan 4. Nampak lebih kurang perbandingan ni Okey, 1 mil tu. 1 mil. Hadis ni dikata apa? Rasulullah bila dia keluar 3 mil. 1 mil ni lebih kurang 1,600 meter. 1,600 meter ni berapa banyak saya belum tahu. 1 mil ni 1,600 meter. Okey. 3 mil ialah 1 farsakh. 3 mil 1 farsakh. 1 kilometer ada berapa? 1,000 meter. Kalau 1,600 meter ni 1 mil 1 batu. oh, satu batu dengan 1 kilometer ni serupa ke lain? Lain. Satu batu tu sama dengan 1.6 kilometer. Oh, 1 mil ni 1 batu lah. Okey. 1 mil ni 1 batu. Lebih kurang tu 1 batu lah. Okey. 3 batu ni ialah 1 farsakh. Mil ni batu banyak. Okey. 1 farsakh ni 4.8 kilometer. Saya pun tak tahu juga mana kilometer, mana batu. Saya tulis macam tu, saya ambil dalam ni kitab. Okey, 1 farsakh ialah 4.8 kilometer. 3 farsakh ialah 14.4 kilometer. Tengok hadis tadi dia kata apa? Rasulullah SAW apabila dia keluar 3 mil ataupun 3 farsakh. Nampak tu hadis 346 tu. Rasulullah apabila dia keluar 3 mil ataupun 3 farsakh, dia dah puasa solat, dia dah buat 2 rakaat. Jadi sama ada dia keluar 3 mil ni apa? 3 batu ataupun ni 3 farsakh ni 14.4 kilometer. Berapa batu tak tahu? Hanya ni lah 14 kilo lebih ni. Okey. Burut pula. Burut ni satu burut ialah 19.2 kilometer. Itu satu burut. 4 burut ni 76.8 kilometer. Biasa orang buat genap bagi jadi 80 terus. Okey. Hadis yang ni pula, hadis yang nombor 350 tadi pun, janganlah kamu puasa solat pada sekurang-kurang daripada 4 burut. Maksudnya kurang daripada 76 kilo ni korang tak boleh nak puasa solat. Mudah-mudah orang lain ni dia kata apa? 80. Buat bagi jadi bulat tu. Senang lah, 80 kilo. Okey. Ini perbahasannya. Nampak lebih kurang lah. Tadi hadis tadi tu kata apa? Rasulullah bila dia keluar, sama ada keluar 3 mil ataupun 3 farsakh, 3 batu ataupun 15 kilo, 14.4 15 kilo. Rasulullah puasa solat. Dah puasa dah. Baru 14 kilo dah puasa dah. Ataupun kalau 3 batu dah puasa dah. 3 batu ni lebih kurang 5 kilo ada tak? 5
5 kilo 4 kilo itu dah puasa dah. Sebab tu pernah dengar orang kata 5 kilo boleh puasa dah. Pernah dengar kan orang cakap macam tu kan? Yang hadis nombor 2 pula tadi dia cakap apa? Jangan kamu puasa pada jarak yang lagi kurang daripada 4 buruk. 4 buruk ni 76 kilo. Kita buat bulan, kurang daripada 80 kilo tak boleh puasa lagi. Okey. Masalah jarak solat ni. Di sisi mazhab pertama, di sisi pendapat pertama iaitu di sisi mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad rahimahullah taala 4 buruk. 4 buruk baru boleh jamak puasa. Baru boleh nak puasa. Di sisi mazhab pertama, di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala 4 buruk. Ni buruk ni buruk tu baru nak boleh puasa solat. Kurang daripada tu tak boleh nak puasa. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi jauh lagi. Kalau kita ni sehari semalam, Imam Hanafi tu sampai apa? 3 hari ke 3 malam? 3 hari 3 malam ke 2 hari 2 malam? Dia panjang lagi dia nak boleh puasa ada. Tak maksudnya tu lepas 76 tu baru boleh puasa. Bukan on the way. Tak, kurang tak boleh. 80 lah kita kata. Atas 80 kilo baru boleh puasa. Kurang daripada 80 kilo tak boleh puasa. Tak dipanggil, tak membolehkan seorang untuk nak boleh puasa. Puasa ni apa? Pendek solat, tak boleh lagi kurang daripada 80 kilo. Atas daripada 80 kilo baru boleh. Itu tu pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Marhalah jarak dia antara dua marhalah. 24. Ini lebih kurang macam ni juga jarak dia. Sukatan marhalah. Sukatan marhalah. Dia kata dua marhalah tu kan. Dalam bahasa yang perbahasa macam ni juga, tapi dia guna bahasa yang lain. Okey. Sini ni ialah perbahasan hadis. Jadi kita gunalah bahasa hadis. Burud macam tu. Kalau dalam perbahasa fiqh dia akan guna apa? Marhalah ataupun perjalanan, usaha perjalanan. Ini jarak-jarak yang boleh nak pasar tu lah. Ini mudah-mudah kita cakap. Marhalah tu jarak yang boleh nak pasar. Nampak tu? Marhalah sama dengan 90 km. 90, 80 lah kita cakap mudah-mudah. Dekat sini pun dia ada tukar-tukar sikit tu. Okey. Pendapat yang kedua pula di sisi mazhab Zahiri. Kenapa mazhab Zahiri? Ahli Zahir boleh safar dengan semata-mata nama safar. Nampak ni? Dalam ni kata apa? Yajuz safaru bimujarradis mis safar. Okey. Yajuzul safaru pula. Yajuzul qasar. Boleh nak qasar dengan semata-mata nama musafir. Ni nak aku nak bermusafir. Boleh dah qasar. Tak ada had. Tak ada jarak dia. Niat nak musafir boleh qasar. Tapi kalau nak jalan apa macam kita pergi macam sini ke masjid. Itu orang tak panggil musafir kan. Kita pun sendiri kata ini aku pergi masjid bukan pergi musafir. Tapi nak balik kampung. Ni musafir nak balik kampung tu. Niat musafir boleh dah puasa. Tak kisah dekat jauh tu tak kisah. Dia kira dekat niat. Niat kalau bukan niat musafir tak boleh lagi nak puasa. Ini pendapat siapa? Ni ialah pendapat ahli Zahir rahmatullah alaih. Mana dalil bagi dia orang yang kata apa tu dalil dia orang tu. Nabi SAW start 5 kilo Nabi SAW dah puasa solat dah. Ni hadis 346. Apa? Rasulullah SAW apabila dia keluar jarak 3 mil ataupun 3 farsakh, Rasulullah SAW dah puasa solat dah. Maknanya belum mula musafir dia dah mula solat. Bukan macam tu. Nak kata dekat sini ni tak mesti ni. Tak mesti 4 buruk. Di sisi jumhur kita letak tetap 80 kilo 4 buruk. Itu jarak yang boleh nak diqasar. Itu qasar di sisi jumhur tu apa? Jarak nak boleh bila nak boleh qasar jarak 80 kilo. Jumhur 2 marhalah. Perjalanan sehari semalam tu kan. Okey. Di sisi ahli zahir pula bila nak boleh qasar niat nak qasar bolehlah qasar. Tapi niat nak qasar. Niat nak musafir bolehlah qasar. Tapi kalau bukan niat musafir tak boleh qasar. Niat nak musafir semata-mata niat nak musafir tu boleh dah qasar. Panjang pendek tak kisah. Dia orang tak ada jarak pandang pendek dah. Mana dalil bagi ahli zahir yang mengatakan tak ada jarak panjang pendek dia?
pada masalah qasar ni tak ada jarak, yang diiktibar ialah niat saja, bukan jarak ni. Nabi SAW keluar baru 3 mil ataupun 3 farsah. 3 mil 5 kilo, 3 farsah 15 kilo, Nabi SAW dah qasar solat dah. Itu tu dalil bagi ahli zahir. InsyaAllah sempat sini nampaklah. Si Zohir ni tak terikat pada mazhab-mazhab. Ahli zahir ni mazhab dia orang lah, mazhab zahir. Kita tahu mazhab kan banyak. Dia bukan sekadar 4 ni saja kan. Mazhab kan banyak-banyak. Mazhab zahir, dia orang ni yang menggunakan zahir hadis. Kalau dia punya yang dia orang ulama dia tu apa? Daud Zahiri. Lepas tu yang belakang ni Ibnu Hazm. Ini ulama-ulama ahli zahir yang menggunakan zahir hadis. Tapi syarat dia mesti sama lah Ustaz. Syarat dia nak boleh qasar tu ialah apa? Niat musafir boleh dah. Tapi nak katalah, tapi dia kena keluar daripada Itu of course dah lah. Kalau duduk dalam kampung tu orang tak panggil musafir. Keluar tu baru orang panggil musafir. Dia dah niat, maknanya dalam perjalanan tak Itu, kira berapa jauh dia dah boleh kan. Beserta dia punya syarat-syarat dia dah. Maksud dia ahli zahir ni tak ada jarak. Nak bagi tahu kat sini je. Di sisi kita ada jarak 80 kilo. Ahli zahir tak ada jarak. Mana dalil bagi dia orang yang kata tak ada jarak? Tu. So salah baru 5 batu 5 kilo ataupun 15 kilo, so salam dah qasar dah. Okey, yang tu. Nanti tu nampak ahli zahir yang mendapatlah. Lepas tu jawab balik kepada ahli zahir. Jumhur jawab kepada ahli zahir. Korang jangan salah faham kat situ. Itu cara jawab mudah-mudahlah. Sebenarnya yang kata Nabi Muhammad SAW jamak dekat 3 kilo ni bukan kata nak tunjuk kata tak ada jarak. Bukan nak kata tunjuk kata tak ada jarak, tapi sebab Rasulullah dah keluar daripada kampung, Rasulullah jamak lah. Itu tu cara masa kita jawab. Korang ni betul dah, tapi korang tersalah faham sikit. Ni sebenarnya kefahaman yang betul macam ni. Cara masa kita jawab lah. Yang Nabi SAW qasar baru 3 kilo, baru 5 kilo dah jamak, dah qasar tu bukan nak kata tak ada jarak pada nak boleh qasar solat, tapi nak kata lepas keluar kampung boleh qasar dah. Itu je. Sebenarnya Nabi SAW nak pergi yang 80 kilo tu. Sesalah keluar sikit, dia qasar lah. Kalau keluar daripada 80 kilo, Rasulullah SAW tak qasar. Yang ini jawab pertama daripada jumhur. Nampak kat sini insyaAllah. Itu jawab pertama. Jawab kedua pula jumhur guna apa? Saduz zara'id. Ingat saduz zara'id guna apa? Ingat insyaAllah. Saduz zara'id, kerat, tutup pintu. Kerat saduz zara'id. Saduz zara'i. Jumhur saduz zara'i. Apa jumhur kata? Kalau kita tak bagi jarak pada masalah qasar ni, manusia nanti dia akan apa? Tabi'ah nafsah fil amal. Manusia akan ikut nafsu dia. Asal keluar sikit je, Ustaz, aku musafir. Banyak kau musafir. Asal boleh je musafir. Dekat-dekat pun manusia dia tipu lah. Dia ikut nafsu pada beramal. Jadi jumhur saduz zara'i. Jumhur tutup pintu dengan apa? Fahaddu. Jumhur buat had. 80 kilo. 76. Walaupun dia orang kata masalah ni, dalil ni kalau ikut dari segi hadis, hadis dia mauquf apa semua, kalau kita bahas yang sungguh-sungguh kita akan tengok perbahasannya ni dia nak menang ke ahli zahir. Kalau kita betul-betul masuk ke perbahasan hadis dia, tengok kekuatan hadis apa cara istidlal apa, dia nak menang ke ahli zahir. Tapi bila mana jumhur kata saduz zara'i, itu tak ada apa betul dah. Buat ni sebab apa? Nak saduz zara'i, sebab nak tutup jalan. Itu pun ahli zahir pun dia mengaku sungguh. Sebab manusia ni perangai dia kan suka ikut nafsu. Kalau tak buat, seorang dia akan pergi mana-mana qasar. Sebab apa? Aku dah niat musafir. Padahal dekat je kot. Tu. Ni insya-Allah nampak sini lah. Itu perbahasan lebih kurang sikit pada masalah musafir. Sebab itulah ni kita ada dengar orang cakap apa? 5 kilo boleh qasar. Ni ni. Sal apa? Ni 4 apa tu? 3 mil. 3 mil ni 3 batu. 3 batu 5 kilo. Itu Nabi SAW keluar baru 5 kilo dah qasar dah. Itu cara jawab. Bukan kata keluar 5 kilo dah boleh qasar. Maksudnya nak pergi 80 kilo tapi dah keluar kampung. Qasar lah, tak kisahlah bawa berapa kilo pun. Sambung hadis nombor mana tu?
3, 4, 7. خرجنا مع رسول الله وعنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري. Kami keluar beserta Rasulullah SAW daripada Madinah ke Mekah, maka Rasulullah SAW solat 2 rakaat sampailah kami balik ke Madinah. Itu buat pasar. وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب ولي أبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. Rasulullah SAW ni apabila dia musafir, irtahala ni berpindah. Apabila dia nak musafir sebelum gelincir matahari, Rasulullah bila dia musafir sebelum zuhur, dia akan lambatkan zuhur, lepas tu nanti dia solat zuhur dekat waktu asar nanti. Bila dah lepas asar baru dia turun, lepas tu dia jamak sekali. Rasulullah bila dia musafir sebelum gelincir matahari, masa dia sebelum zuhur, Rasulullah buat jamak takdim. Mudah-mudahan kat sini hadis ni kata apa? Rasulullah kalau dia musafir sebelum zuhur, dia buat jamak takhir. Kalau dia musafir lepas zuhur, dia buat jamak takdim. Sebab dia orang kan sekali jalan nak berhenti itu payah. Berhenti pakai buat semua banyak-banyak terdedah. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fa kana yusalli adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isha jami'an. Kharajna Mu'adz radhiyallahu dia kata apa? Kami keluar dengan Rasulullah SAW pada ghazwah Tabuk, pada perang Tabuk. Lepas tu kami solat zuhur dan solat asar jamak, maghrib dan isyak jamak. Okey, nampak hadis sini lah. Rasulullah pergi ghazwah Tabuk, lepas tu zuhur dan asar jamak. Okey. Perbahasan dia tu satu lagi hadis macam ni juga. Okey, dekat hadis ni masalah jamak pula. Okey, hadis ni tunjuk kata ada jamak. Okey, Rasulullah jamak zuhur, asar. Lepas tu Rasulullah jamak maghrib, isyak. Hadis nombor apa ni? 620. Hadis nombor 620. 6 dengan 2 bisa ditukar. Hadis tu panjang, masalah haji tu. Pergi tengok dia masalah haji. Okey, mudah-mudahan ingat masalah orang haji ni dia buat jamak dekat Muzdalifah. Lepas tu dia buat jamak dekat macam ni, Arafah macam ni. Kalau hadis tu dia kata apa? Fa ajaza hatta ata Arafah fa wajada al-buq'ah qad turiba lahu fa nazala hatta idza zaghatil فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر إلى قليل حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. Buat jamak maghrib dengan isyak dekat Muzdalifah. Orang haji macam tu kan, siapa sini dah hajah. Lepas tu buat jamak zuhur dengan asar tu dekat mana? Sebelum Muzdalifah ni kat mana? Arafah. Buat jamak zuhur dengan asar tu dekat Arafah kan? Lepas tu buat jamak maghrib dengan isyak ni dekat Muzdalifah. Lebih kurang macam tu lah hadis tu. Hadis dalam bab haji. Panjang tu. Okey, tengok. Okey, perbahasan dua hadis ni. Apa perbahasannya? Masalah jamak solat ni. Ada ke tidak jamak solat ni? Jamak solat ni ada dekat mana saja? Okey. Di sisi Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, boleh jamak solat dalam ketika musafir. Boleh jamak salat pada ketika musafir. Ni masalah jamak salat dalam musafir, boleh ke tidak? Di sisi Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, boleh jamak salat pada ketika musafir. Mana dalil bagi mazhab kita? Ni hadis 349. Kami keluar sekali perang dengan Nabi SAW pada perang Tabuk. Lepas tu Nabi SAW jamak zuhur, asar, maghrib, isyak. Kenapa? Mazhab kedua pula, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia orang tak ada jamak dalam pada ketika musafir ni. Dia orang tak ada jamak. Dia orang ada qasar, itu pun wajib. Jamak tak boleh. Jamak yang ada, jamak di sisi mazhab Hanafi ni hanyalah kalau jamak pasal hujan, jamak pasal sakit itu lainlah.
Jamak di sisi mazhab Hanafi ni ialah hanyalah jamak takdim zuhur asar dekat mana? Arafah. Jamak takdim zuhur asar dekat Arafah, jamak takhir maghrib isyak dekat Muzdalifah. Itu saja jamak yang ada dekat mazhab Abu Hanifah. Itu saja. Yang musafir ni tak ada jamak. Mana dalil bagi dia orang? Tu hadis yang tadi itu. Hadis 620. Hadis tu panjang, masalah bab haji. Nabi SAW buat jamak dekat Arafah zuhur asar, lepas tu Nabi SAW buat jamak dekat Muzdalifah maghrib isyak. Lepas tu Imam Abu Hanifah ambil hadis tu dah yang kata apa? Jamak hanya ada pada ketika dekat haji saja. Hanya ada pada ketika dekat Muzdalifah dan Arafah saja. Selain daripada tu, pada ketika musafir ni tak ada jamak. Tapi dia kasar Ustaz kan? Qasar wajib di sisi dia orang. Lepas tu macam itulah cara dia orang jawab kepada mazhab kita. Yang hadis ni dia orang kata apa? Itu ialah jamak suri. Jamak suri tahu kan? Lambatkan zuhur asar awal, lambatkan maghrib isyak awal. Itu cara dia orang jawab kepada mazhab kita ni. Tapi masalah jamak ni, qaul yang kalau kita bahas semua hadis tengok, qaul yang rajih ialah qaul jumhur, ada jamak. InsyaAllah ada apa-apa soalan kat sini? Tak ada. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita boleh amal, kita amal. InsyaAllah apa yang kita tak amal dan kita dapat sampaikan pada orang yang tak ada. Apa yang baik pada Allah SWT, yang buruk atas kelemahan diri saya. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.